Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama Harjay Wendy Jack di Labuan. Jadi teruskan Hardy dengan perkembangan semasa di sana. Terima kasih. Kehidupan berkualiti meliputi aspek kebersihan dan keindahan persekitaran amat ditekankan selaras usaha merealisasikan kualiti hidup sempurna. Justeru Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Seri Amir Husin berharap kempen kesedaran kebersihan dapat meningkatkan tahap kesedaran awam mengenai pentingnya penjagaan kebersihan. Kempen kesedaran kebersihan Bandar Labuan ini adalah satu inisiatif yang telah diambil oleh Perbadanan Labuan untuk memastikan Labuan ini menjadi salah satu bandar yang agak bersih dan cantik. Dan inisiatif ini penting untuk kita menjana ataupun memastikan bahawa sektor pelancongan ini menjadi seteras kepada Labuan. Beliau memaklumkannya selepas melancarkan kempen kesedaran kebersihan 2019 di Labuan. Menurut Datuk Seri Amir, individu yang tidak bertanggungjawab menjaga kebersihan perlu diberi teguran dan kesedaran selaras konsep Labuan bersih dan ceria. Tindakan penguatkuasaan juga akan diambil dengan mengenakan kompaun sehingga RM100 bagi setiap kesalahan. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran seluruh warga Labuan agar menjaga kebersihan, memelihara keceriaan serta mendidik dan menerapkan nilai murni. Hampir 100 orang menjayakan kempen anjuran Perbadanan Labuan ini sempena Tahun Melawat Malaysia 2020. Sementara itu, Perbadanan Labuan memandang serius isu vandalisme di sekitar Labuan sejak kebelakangan ini. Tegas Datuk Seri Amir, ia akan ditangani segera. Pihaknya akan menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan tindakan undang-undang dikenakan terhadap pelaku gejala itu. Kita bekerjasama dengan pihak berkuasa, polis dan juga agensi-agensi kerajaan lain. Walaupun tidak nampak mereka berpakaian uniform tetapi mereka berada di mana-mana. Andainya jika ditangkap adalah sesuatu yang tidak baiklah kepada mereka dan hukumannya pun agak berat. Kebelakangan ini, beberapa papan tanda di lokasi bandar dan kawasan luar bandar didapati diconteng. Turut dikesan beberapa kerosakan harta benda awam yang lain. Datuk Seri Amir berkata, ia satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang memerlukan panduan yang betul bagi tunjuk arah laluan. Rata-rata penduduk Labuan menyokong usaha penguatkuasaan undang-undang bagi mengekang kegiatan tidak sihat itu. Kesan utama mengelirukan dan juga membahayakan ataupun adakah ini kesan-kesan ataupun macam ancaman kepada kita pengguna jalan raya? Kebanyakan semua yang berlaku begini ni kadang-kadang daripada kesilapan-kesilapan ibu bapa penjaga, diorang tidak memantau anak-anak diorang, melakukan aktiviti-aktiviti luar daripada jangkaan. 27 buah kampung seluruh Labuan terlibat pada program Kearifan Tempatan 2019 bagi mempromosikan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020. Ia bertujuan mengukuhkan ilmu serta menyanjung tinggi tradisi dan budaya tempatan selain menunjukkan kekuatan jati diri masyarakat pelbagai kaum. Pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Labuan, Simsuddin Siddiq berkata, matlamatnya juga untuk mengekalkan kesinambungan kearifan tempatan terhadap generasi muda sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan sektor pelancongan Labuan. Program diketengahkan dengan mempamerkan perpaduan masyarakat dan budaya tempatan, menerusi keunikan menu makanan serta seni budaya dan warisan tempatan. Alhamdulillah, di sini terbukti perpaduan komuniti di Labuan ni satu tahap ataupun satu level yang tertinggi lah. Tanpa melihat apa parti kaum ke apa, kita bila yang soal program komuniti ni memang macam satu perkara mudah bila ia di Labuan. Beliau berkata demikian pada program Kearifan Tempatan bertempat di Perkampungan Air Kampung Patau-Patau 2. Lebih menarik, program turut dikunjungi Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wan Cik dan Ahli Parlimen Labuan Datuk Rosman Isli. Pelbagai pengisian menarik diadakan, antaranya pameran kuih muih dan makanan tradisional suku kaum di Labuan, menumpah ambuyat, merambat dan pertandingan lumba buat laju kawalan jauh. Labuan bakal digegarkan dengan deruman enjin motosikal berkuasa tinggi sempena penganjuran Labuan International Bike Week 2019 bermula 1 hingga 3 November depan. Ia disasar menghimpunkan lebih 5,000 penggemar motosikal dengan mengumpulkan pelbagai jenis motosikal daripada Malaysia, Indonesia dan Brunei. Menurut pengurusi penganjur, Marafandi Muhammad Kasim, sebagai salah satu acara dalam kalender pelancongan Labuan, penganjurannya dilihat medan penggemar motosikal berkumpul, berkongsi minat dan pengalaman selain bertukar-tukar pandangan.
bukan saja untuk motosikal besar tetapi juga kepada pemilik-pemilik motosikal yang kecil, di mana kami ingin menarik golongan belia-belia ni yang baru saja berkecimpung dalam dunia pemotoran, dan kami mau mendidik diorang ni supaya hilangkan negatif tanggapan masyarakat terhadap mat motor. Jadi kami mau buang tanggapan masyarakat terhadap mat motor ni supaya bersihkan tanpa ada terlibat dengan gejala-gejala sosial yang lain. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli, dan menjelaskan mengenai program tersebut. Penganjuran program ini juga menjadi platform meningkatkan kesedaran mengenai pematuhan undang-undang jalan raya dan mendedahkan berhubung teknik-teknik pemanduan yang selamat. Sementara itu, Datuk Rosman menyokong penuh penganjurannya kerana ia dapat memberi impak positif dalam menjana ekonomi dan pelancongan Labuan. Sekian paparan N5 dari Labuan, kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan.